Assalamualaikum dan selamat petang kepada Sujahidi, pensyarah bagi subjek CTU 552, Philosophy and Current Issues. Nama saya Narfarisha Irwayu binti Yunus, merupakan pelajar semester 2 daripada Fakulti Pengurusan Perhotelan dan Pelancongan HM241 daripada Universiti Teknologi Marat Cawangan Sabah, Kota Kinabalu. Kumpulan saya telah memilih tajuk berkaitan liberalisme sebagai tugasan untuk kerja berkumpulan. Namun, di video ini saya hanya akan menyentuh sedikit daripada tajuk tugasan kami iaitu mengenai pengenalan, faktor-faktor liberalisme dan akhir sekali kesimpulan. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, seperti mana yang kita semua ketahui, liberalisme ini merupakan satu fahaman yang liberal, di mana ianya lebih dikenali sebagai fahaman atau pendirian yang inginkan demokrasi serta kebebasan dalam bidang ekonomi. Maksud yang diberikan dalam Kamus Dewan tersebut bersifat atau berpandangan bebas, terbuka terhadap semua aspek termasuklah aspek politik, ekonomi, sosial dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Pada dasarnya, liberal yang telah diperkenalkan oleh tokoh Eropah bukan sahaja dalam bidang tertentu, tetapi lebih menyeluruh dan luas meliputi semua aspek kehidupan. Manakala, liberalisme dari segi etimologinya dipinjam daripada bahasa Latin, iaitu liber, L-I-B-E-R, yang bermaksud bebas dan seringkali dikaitkan dengan perkataan Inggeris, liberty, L-I-B-E-R-T-Y, yang bermaksud kebebasan. Orang Inggeris juga menambah bahawa makna yang sesuai untuk liberty dalam konsep bebas dari segi sekatan bersuara dan perlakuan. Dengan kata lain, seseorang ataupun kumpulan masyarakat bebas menyuarakan apa sahaja pendapat dan melakukan perkara yang difikirkannya adalah betul. Walau bagaimanapun, bermula abad ke-16, perkataan liberalisme sudah mulai diberikan maksud yang lebih mulia, iaitu bermaksud bebas dari prejudis atau toleransi sebagaimana yang dilarang oleh Edward Gibbon dan tokoh-tokoh liberalisme yang lain. Untuk pengetahuan, tokoh yang bertanggungjawab dalam melahirkan ideologi liberalisme adalah seorang warga Yunani yang digelar Solon pada tahun 639 sehingga 659 sebelum Masihi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh seorang penulis bernama Plutarch. Solon menurut beliau adalah seseorang yang memperjuangkan isu pengampunan hutang kerana kebanyakan rakyatnya yang miskin harus menggadaikan kebebasan mereka kerana hutang. Gerakan pemikiran iaitu liberalisme mulai berkembang di Eropah sejak abad ke-15, iaitu sejak René Descartes, iaitu pada tahun 1596 hingga 1650, menulis tentang asas falsafah liberal yang cenderung kepada menggunakan akal fikiran sebagai asas kehidupan. Keberanian Descartes disusuli pula dengan dakwaan daripada Benedictus de Spinoza yang mengandaikan bahawa semua alam semesta adalah Tuhan, atau istilahnya iaitu pantheisme yang bermaksud semua unsur adalah Tuhan. Sejak zaman pencerahan Eropah, fahaman liberalisme kembali bergiat aktif dengan beberapa pelopor seperti Nicola Machiavelli yang telah mengarang banyak buku berkenaan ideologi liberalisme. Pada akhir abad ke-17, muncul pula John Locke, Thomas Paine, David Hume dan Herbert Spencer yang masing-masing mengarang buku yang mengkaji perjuangan kebebasan. Walaupun di antara mereka mempunyai sedikit perbezaan dalam memberikan kesimpulan, namun masih berpegang kepada asas memperjuangkan kebebasan. Liberalisme juga mempunyai beberapa aliran yang berlainan, namun masih lagi bertapak kepada asas yang sama, iaitu kebebasan. Dalam fahaman liberalisme terdapat 4 aliran utama, iaitu liberalisme sosial, liberalisme ekonomi, dan liberalisme agama. Liberalisme politik menekankan perjanjian sosial dengan mempertimbangkan rakyat sebagai tujuan dan maklumat utama politik seperti menekankan kedaulatan, undang-undang dan demokrasi liberal. Liberalisme budaya pula menekankan kepada cara hidup dan perasaan hati termasuklah kebebasan seksual, kebebasan beragama dan pemahaman. Secara mudahnya, liberalisme budaya menolak peraturan atau undang-undang kerajaan atau badan berkanun yang bertanggungjawab menyekat kebebasan dalam mengamalkan cara hidup bebas dalam semua aspek.
Liberalisme ekonomi atau dikenali sebagai liberalisme klasikal. Fahaman ini menyokong dan merupakan asas kepada ekonomi kapitalis laissez-faire. Manakala, liberalisme sosial pula berkait rapat dengan kesamarataan antara semua rakyat terutamanya pelajaran, peluang pekerjaan dan perlindungan. Kesimpulannya, fahaman liberalisme bukanlah ideologi baru, tetapi sudah lama bertapak sejak ribuan tahun dahulu dalam kalangan masyarakat di dunia. Fahaman ini secara totalnya menolak kekangan dan halangan dalam menyuarakan pendapat dan melakukan sesuatu yang dirasakan benar. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada faktor-faktor wujudnya liberalisme ini. Antara salah satu faktor kewujudan liberalisme ini adalah disebabkan masyarakat yang sering memperjuangkan hak LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Pada era globalisasi ini, kebanyakan masyarakat setempat sering memperjuangkan hak asasi LGBT. Hal yang demikian berlaku kerana segelintir daripada lapisan masyarakat tidak faham akan konsep Islam, lalu akan cenderung mengambil mudah tentang sesuatu perkara serta menerima fahaman liberal sebagai satu jalan penyelesaian bagi mereka. Golongan yang tidak mempunyai pegangan akidah yang kuat akan merasakan fahaman liberal ini lebih relevan dan boleh diguna pakai pada era kini. Golongan liberal sering memberi hujah dan sering mengaitkannya dengan fahaman Islam. Masyarakat yang kurang penghayatannya terhadap Islam maupun agama akan menjadi keliru tentang konsep Islam itu sendiri. Akibatnya, masyarakat akan terpesong dan memilih fahaman liberal sebagai sandaran hidup bagi mereka. Oleh itu, masyarakat seharusnya mengingatkan lagi penghayatan diri terhadap Islam, misalnya dengan menjaga solat, melakukan tadabbur Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi. Hal ini adalah supaya tidak mudah terpedaya dengan fahaman liberalisme yang bercanggah dengan fahaman Islam. Liberalisme juga boleh wujud daripada faktor masalah keluarga. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan kini seolah-olah sudah menjadi normal dalam masyarakat kita. Sifat ibu bapa yang mengambil sikap sambil lewa dan kurang mengambil perhatian terhadap anak-anak menyebabkan masalah ini semakin berluasa. Ibu bapa terlalu sibuk dengan masalah mereka sebagai orang dewasa, misalnya bergaduh di hadapan anak sehingga lupa memberikan kasih sayang ataupun perhatian yang sepatutnya kepada anak-anak mereka. Hal ini membuatkan anak-anak mencari keseronokan dengan cara bergaul bebas tanpa batasan di luar sana hanya kerana ingin melupakan masalah yang sudah sedia wujud dari rumah. Masyarakat yang berfikiran liberal akan merasakan pergaulan di antara lelaki dan perempuan adalah perkara yang seronok. Hal ini kerana fahaman liberalisme ini juga berlandaskan fahaman hedonism, iaitu yang melalaikan. Perasaan ini tercetus apabila mereka tidak merasakan pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan merupakan satu jenayah. Golongan ini hanya menitik beratkan undang-undang dunia dan mengetepikan undang-undang Islam yang pastinya akan dihitung di akhirat kelak. Pengaruh daripada media sosial tidak dapat dinafikan merupakan salah satu faktor yang paling ketara dan tidak asing lagi bagi kita semua dalam isu kewujudan liberalisme pada masa kini. Kebanyakan golongan liberalisme menggunakan platform seperti media sosial sebagai medium untuk mempengaruhi fikiran anak muda. Hal ini boleh memperdayakan pemikiran remaja pada masa kini kerana media sosial merupakan perkara yang paling hampir kepada diri remaja. Segala jenis maklumat mengenai liberalisme didedahkan di dalam media sosial bagi mempengaruhi pemikiran masyarakat yang jernih. #human rights, #LGBT sering kali diguna pakai di dalam media sosial, terutama di platform Instagram, Twitter yang sangat menjadi ikutan masyarakat tidak mengira lapisan umur pada masa kini. Aplikasi seperti YouTube juga sering digunakan bagi tujuan menyebarkan pelbagai jenis video berkaitan fahaman liberalisme. Masyarakat yang kurang ilmu dan pendidikan agama kebanyakannya akan cenderung untuk percaya dengan apa yang cuba disampaikan oleh golongan ini. Faktor yang terakhir yang ingin saya sentuh mengenai kewujudan liberalisme ini ialah sifat ingin merasakan kebebasan.
Mangsa yang mempunyai masalah kecelaluan jantina akan memilih untuk menjadi sebahagian pengikut LGBT dan sanggup menjadi transgender berbanding mencari solusi mahupun ikhtiar mengikut syara Islam. Setiap manusia mempunyai liku kehidupan yang mencabar. Begitu juga dengan manusia-manusia yang terpilih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya mempunyai isu seperti percintaan sesama kaum sejenis, kecelaruan jantina dan lain-lain. Namun demikian, kita tidak sepatutnya hanyut dalam arus permasalahan tersebut, tetapi berusaha mencari jalan penyelesaiannya. Golongan penyebar fahaman liberalisme kadangkala gemar untuk menggunakan terma seperti persamaan sebagai tanda adil antara semua jenis manusia. Hal ini menjadikan orang yang mempunyai masalah di atas seperti yang saya katakan tadi langsung tidak merasa bersalah dengan dosa yang dilakukannya, malah akan terus-menerus melakukannya berulang-ulang kali. Secara keseluruhannya, melalui kajian ini, ditentukan bahawa semua pihak harus sentiasa berwaspada dengan ancaman liberalisme bagi memastikan kesinambungan ajaran Islam yang sebenar tidak ada kekeliruan. Pendedahan ancaman liberalisme yang ditimbulkan oleh golongan liberal Islam perlu dikembangkan sebagai peringatan kepada masyarakat Islam agar tidak terpikat dengan gagasan pemikiran liberal dan pelbagai penyelesaian perlu digalakkan agar masalah yang berkaitan dengannya dapat diselesaikan. Aliran pemikiran yang berkaitan dengan agama yang berteraskan akal dalam menyelesaikan sesuatu isu yang dipertikaikan berdasarkan sumber yang seharusnya digunakan daripada Al-Quran dan Sunnah akan terjejas dan memberikan impak negatif kepada umat Islam. Pendekatan yang lebih proaktif diperlukan untuk menangani arus liberalisme yang berbeza dengan cara yang bijak. Perlu digerakkan peranan pihak berkuasa dan keprihatinan daripada umat Islam sendiri agar masyarakat dapat bersatu tenaga untuk membasmi golongan liberalisme ini. Nampaknya itu sahaja yang mampu saya kongsikan mengenai tajuk tugasan di dalam video ini, iaitu liberalisme. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah bagi subjek CTO ini. Sejahidi sekali lagi, terima kasih kerana banyak mencurahkan ilmu sepanjang semester ini serta membimbing saya dan rakan-rakan yang lain dalam melaksanakan tugasan ini sehingga tamat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih dan Assalamualaikum.